dan KPS. Jenis pemboleh ubah. Pertama, malar, sama atau tidak berubah. Yang kedua, manipulasi, bermaksud berbeza atau berubah. Yang ketiga adalah gerak balas, iaitu hasil keputusan. Pemboleh ubah malar, kata kunci, cari perkataan yang ada tulis sama. Baca soalan dan garis isi penting yang ada perkataan sama. Mari cikgu tunjukkan cara mencari isi penting, membulat atau menggaris. Baca soalan dan cari perkataan yang ada perkataan sama, bulatkan dan tulis di bawah seperti saiz roti yang sama, saiz beg plastik yang sama, jenis beg plastik yang sama. Bulat atau gariskan isi penting pemboleh ubah. Contohnya di sini, landasan yang sama, kereta mainan berlainan jisim, masa direkodkan dan kemudian kamu tulis di bawah landasan contoh yang sama panjang, kereta mainan yang berlainan jisim, masa ketiga-tiga kereta mainan sampai ke hujung landasan. Kalau jumpa perkataan berbeza atau yang berubah, itu adalah pemboleh ubah dimanipulasi. Menentukan pemboleh ubah manipulasi dan gerak balas, perhatikan contoh yang diberikan, gariskan isi penting, kelajuan yang berbeza, tempoh masa direkodkan. Kenal pasti pemboleh ubah dalam penyiasatan ini, pemboleh ubah dimanipulasi, kelajuan peserta berbeza, yang bergerak balas adalah tempoh masa larian peserta. Menentukan pemboleh ubah malar dan manipulasi. Malar bermaksud sama, manipulasi adalah yang berbeza ataupun yang berubah. Ada tidak alat bahan objek utama yang sama? Jika ada, apa yang sama? Contoh jumlah, saiz, bentuk, ketinggian dan sebagainya, itu adalah malar. Ada tidak alat bahan objek utama yang sama tetapi berbeza? Jika ada, apa yang berbeza? Adakah dari segi jumlah, saiz, bentuk, ketinggian dan sebagainya? Itu adalah manipulasi. Contohnya sama. Jenis pokok, saiz pokok, tinggi pokok, kuantiti air, jenis air dan jenis tanah. Sama tapi berbeza. Kehadiran kalium hidroksida, penutup udara dan balang kaca. Sama adalah malar, sama tapi berbeza itu adalah manipulasi. Perhatikan contoh-contoh berikutnya. Kenali pemboleh ubah dalam bentuk jadual. Barisan atau ruangan yang pertama dalam jadual selalunya adalah untuk pemboleh ubah dimanipulasi atau PM, manakala barisan atau ruangan kedua tetap atau hanya untuk pemboleh ubah yang bergerak balas. Perhatikan contoh yang cikgu gariskan. Yang warna oranye adalah untuk manipulasi dan yang berwarna biru adalah gerak balas. Tetapi mesti berhati-hati ya. Tetapi jika dalam ruangan yang pertama menggunakan huruf seperti ABC, PQR atau nombor roman 1, 2, 3, maka maklumat tersebut tidak boleh diguna untuk pemboleh ubah dimanipulasi kerana maklumat tersebut belum lengkap. Menentukan dua maklumat. Dua maklumat yang dimaksudkan adalah manipulasi, gerak balas atau malar. Perhatikan maklumat dalam jadual. Selalunya kolom pertama adalah untuk manipulasi, kolom yang kedua adalah untuk gerak balas. Jika diminta dua maklumat, masukkan dua maklumat itu iaitu
masa penyiasatan atau masa diambil. Yang kedua, peringkat gerhana bulan atau saiz bulan atau bentuk gerhana bulan. Perhatikan soalan ini. Yang ini dia minta pemboleh ubah yang terlibat. Sama juga maksudnya dengan dua maklumat. Anda juga boleh menggunakan pemboleh ubah dimanipulasi ataupun pemboleh ubah dimalar. Perhatikan yang cikgu gariskan itu. Perhatikan soalan ini pula. Dia minta dua maklumat. Anda juga boleh menggunakan pemboleh ubah dimalarkan ataupun pemboleh ubah bergerak balas. Perhatikan yang cikgu gariskan di sana ya. Kesimpulannya, kalau dua maklumat, kita boleh gunakan manipulasi, gerak balas ataupun malar. Soalan pemerhatian dan inference. Terdapat dua jenis pemerhatian iaitu umum dan khusus. Terdapat dua langkah yang perlu anda ikuti bagi memudahkan anda menjawab soalan pemerhatian. Langkah pertama, kenal pasti pemboleh ubah bergerak balas PP di dalam jadual atau raja. Jawapan pemerhatian mesti dimulakan dengan pemboleh ubah bergerak balas kerana kita perlu melihat keputusan eksperimen. Teliti maklumat atau data yang diberi pada ruangan PB. Lihat corak pola maklumat tersebut. Umum sama dengan PB plus corak, jawapan meningkat. Kenal pasti maklumat data yang paling tinggi atau besar. Khusus sama dengan PB plus data atau maklumat tertinggi iaitu 80 ml. Kenal pasti maklumat data paling rendah atau kecil. Khusus sama dengan PB plus data atau maklumat terendah iaitu 20 ml. Contoh soalan pemerhatian umum. Beri satu pemerhatian tentang isi padu air dalam silinder penyukat berdasarkan keputusan di dalam jadual di atas. Isi padu air di dalam silinder penyukat semakin meningkat. Contoh pemerhatian khusus. Beri satu pemerhatian tentang isi padu air dalam silinder penyukat D. Isi padu air di dalam silinder penyukat D adalah 80 ml berbanding yang lain. Isi padu air di dalam silinder penyukat D adalah paling banyak berbanding yang lain. Khusus hanya merujuk pada D sahaja. Contoh soalan berbentuk pemerhatian umum. Perhatikan bahagian yang cikgu gariskan bersama dengan jawapannya sekali. Contoh soalan berbentuk pemerhatian khusus. Perhatikan yang cikgu bulatkan beserta dengan jawapan yang cikgu gariskan. Pemerhatian berbentuk gambar rajah lebih kepada pemerhatian perbandingan. Okey, bagaimana pula dengan soalan pemerhatian yang berbentuk gambar rajah? Okey, kita perhatikan contoh soalan ini ada dua gambar rajah. Perhatikan, nyatakan satu pemerhatian berdasarkan keputusan penyiasatan itu. Jadi jawapannya, belun pada botol A mengembang manakala belun K tidak. Untuk soalan pemerhatian perbandingan, selalunya akan menggunakan perkataan manakala. Soalan inference. Inference bermaksud kamu harus mencari sebab bagi satu pemerhatian. Perhatikan contoh yang diberikan. Contohnya, ramalkan kecerahan nyalaan semua mentor. Jawapan kamu semakin malap. Langkah kedua, beri inference bagi jawapan kamu di atas. Masa ni kamu tanya diri kamu, mengapa mental itu semakin malap?
Jadi jawapan kamu, kerana kesemua mentol perlu berkongsi tenaga atau arus elektrik. Okay, contoh soalan kedua, pada pukul berapakah panjang bayang-bayang paling pendek? Pada jam 1 PM. Langkah kedua, berikan inference bagi jawapan kamu di atas. Lepas tu kamu tanya diri kamu mengapa pada pukul 1 PM. Jawapan kamu, kerana matahari berada tepat di atas tiang atau objek yang digunakan. Perhatikan contoh yang ketiga. Perhatikan cara cikgu bulatkan dan cikgu tandakan dan cara cikgu ajar kamu menjawab. Cara menjawab soalan tujuan untuk menyiasat hubungan di antara PM dengan PB. Perhatikan contoh soalan yang diberikan. Perhatikan soalan yang cikgu berikan. Raja menunjukkan suatu penyiasatan yang dijalankan oleh sekumpulan murid untuk menyiasat isi padu guli. Apakah tujuan penyiasatan ini? Pastikan anda mesti tahu tentang manipulasi dan gerak balas untuk menyiasat hubungan di antara bilangan guli iaitu MP dengan isi padu air dalam silinder penyukat itu adalah PB. Perhatikan contoh yang kedua. Perhatikan macam mana cikgu bulatkan MP dengan PB dan masukkan dalam soalan tujuan itu. Kata kunci dia tetap sama iaitu untuk menyiasat hubungan di antara MP dengan PB. Perhatikan warna yang cikgu gunakan untuk MP dan PB. Soalan hipotesis hubungan dan kesimpulan. Tekniknya, semakin bertambah atau berkurang PM, semakin bertambah berkurang PB. Perkataan bertambah berkurang itu anda juga boleh gunakan meningkat atau menurun. Perhatikan contoh soalan ini. Apakah hubungan di antara saiz model dengan kestabilan? Semakin besar saiz tapak model, semakin meningkat kestabilan. Semakin bertambah bilangan model, semakin bertambah kestabilan. Perhatikan warna yang cikgu gunakan. Yang warna oranye itu untuk manipulasi dan yang purple itu untuk gerak balas. Bagi soalan yang tidak mempunyai gambar raja tetapi mempunyai pernyataan seperti ini, anda perlu mencari sendiri manipulasi dan gerak balas dia. Perhatikan yang cikgu tulis di sana dan cikgu bulatkan. Yes yang berbeza adalah untuk manipulasi dan balun untuk gerak balas. Semakin bertambah jumlah yes yang diisi, semakin bertambah saiz balun mengembang. Perhatikan soalan ini, perhatikan gambar raja, perhatikan juga keterangan, gariskan untuk yang berbeza untuk manipulasi dan yang berwarna purple itu untuk yang gerak balas. Cara jawab adalah sama. Teknik menjawab kesimpulan adalah sama dengan hipotesis atau kamu boleh gunakan jika PM maka PB ataupun fakta sains. Perhatikan contoh yang diberikan dan perhatikan bagaimana cikgu menggariskan isi-isi penting dan cara menjawab kesimpulan ini. Ini lebih kepada fakta sains. Cara menjawab soalan hubungan adalah sama seperti kamu menjawab soalan hipotesis. Perhatikan contoh yang diberikan dan perhatikan yang digariskan. Itulah caranya. Mendefinisi secara operasi, caranya isu tambah ialah tambah PB iaitu pemboleh ubah bergerak balas. Perhatikan contoh soalan yang diberi dan cara menjawab.
Okey, sekarang kita masuk cara menjawab soalan sains bahagian B. Ini adalah nota ringkas yang perlu kamu hafal cara-cara menjawabnya. Perhatikan sehingga habis. Itu saja perkongsian daripada cikgu. Diharapkan apa yang cikgu postkan ini dapat membantu murid-murid semua. Terima kasih dan berjumpa lagi di lain masa.